Nampak Mina Prinan? Geometric sequence? Ya, nampak. Okay. So, apa yang ada ataupun apa rumus yang ada dalam geometric sequence? Okay, geometric sequence. Okay, macam mana cara kita nak cari sebutan n ataupun kita nak express the nth term. How to express the nth term? So, we need to express the nth term like this. Okay, this is the first thing. Tn equals to ar to the power of n minus 1. So, this is how we express the nth term. First formula. And then, okay, about the common ratio. Okay, on the other side, where we have arithmetic sequence, okay, we have common difference. Okay, arithmetic sequence we have common difference, but here in geometric sequence, okay, geometric sequence, yes, geometric sequence we have common ratio. So how to find your common ratio? So common ratio, the formula is R equals to Tn over Tn minus 1. Okay, and then, okay, you should remember that, okay, your R can be greater than 0 or your R can be less than 0, either or. Okay, and then the next formula is we have sum of the first n terms. So what is the formula for geometric sequence? For formula for sum of the first n terms, the formula is Sn equals to A times R to the power of n minus 1 over R minus 1. Okay, you need to ensure that your R cannot be equals to 1. What happens if your R equals to 1? What happens if your R equals to 1? Gurbir, what happens if your R equals to 1? Gurbir? Yeah. Wazer, are you there? Yes, teacher. Yes, Okay. madam. Okay, what happens if your R equals to 1? Math error. Math error. Why? Why math error? Wait, patient. Why math error? Patient. Because if ratio equals to 1, then all the number will be the same in the sequence. No. Okay, the answer by Wazer is when R equals to 1, we will get math error. And my question is why math error? Why? Because no, Because all the number in the sequence will be the same. No. Okay, nice try. Okay, good job because you are trying. Yu Peng. Okay, for this formula, R cannot be equals to 1. If R equals to 1, Wazer said if R equals to 1, we will get math error. Okay, math error. Why? Why we will get math error? Yu Peng. Because 1 minus 1 equals to 0 and Okay, and the equation cannot be divided by 0. good. Well done, Yu Peng. Excellent. Okay, because any number cannot be divided by 0. Okay, try press your calculator. 5 divided by 0, what you will get? You will get math error. 1000 divided by 0, you will get math error. Okay, so our number cannot be divided by 0. So that's why your R, okay, your R here cannot be 0. Cannot be 1. Okay, cannot be 1. Okay, and then you need to remember that, okay, this is formula if R is greater than 0 and this is for R is less than 0. Okay, positive, negative R. So that's all. That's all the formula regarding geometric sequence. Okay, so now let's look at 222. Okay, any questions before we look at question 222? No, madam. No. Alright, so I choose, okay, maybe I can pilih buku A3T3 ya.
Okay. Madam tertarik dengan Weather. Good job Weather. Even though you are second intake, but you managed to produce good work. Okay. For chapter 3. Okay. Chapter 3. So, nak Weather dah buat dah. Okay. Tutor 1 of 3, tutor 2 of 3 and tutor 3 of 3. Okay. 3 of 3. Alright. So, now let's look at tutor 2 of 3. Okay. Tutor 2 of 3. Well done, Weather. Okay. So, the question and what? Okay. Tutor 2 of 3. Find the common ratio given negative. First term is 8 and the fifth term is 1 over 2. Find the common ratio given that it is negative. Dia bagi tahu dah. Okay, R is negative of a geometric progression whose first term is 8 and whose fifth term is 1 over 2. Okay. Kita tengok kat sini apa yang kita buat. Okay. First thing first, what you need to do. Okay. Reza kena list down all the information given. So T1 equals to A, which is 8. Okay, this one first. Okay. And then T5 equals to 1 over 2. Alright. Okay. And then yang atas tu SN, TN tu mungkin Reza nak buat apa ni? Reza buat formula sahaja. Apa formula yang ada? Okay, dia list dulu formula yang ada. Alright, and then A equals to 8. So T5, which is the formula is AR4. AR to the power 4 equals to 1 over 2. So, kita akan dapat kat sini common ratio lah. Okay, AR to the power 4 over A. Okay, equals 1 over 2 over 8. Okay, for this side, hati-hati nah. Ni, hati-hati. 1 per 2 bahagi 8. Which means 1 per 2 ni, okay, kali 1 per 8. Which is 1 per 16. Hati-hati nah. Okay, kadang-kadang bila banyak anak tangga macam tu, ni anak tangga 1 per 2 bahagi 8 pula, kadang-kadang student tend to struggle. Dia serabut. Awak ada banyak anak tangga. So, madam buka macam ni. 1 per 2 bahagi 8 ni per 1. So, kita cross product, kita darabkan, so kita terbalik. 1 duduk atas, 8 duduk bawah. So, that's why we will get 1 over 16. So, 1 over 16, this is R to the power 4. Okay. R to the power 4. You need to ensure that. Okay, class. Okay. Every time, okay, when you get this power is even number. Okay, when your power is even number, means that R2, R4, R6. Okay. Bermaksud bila kita buat square root, bukan square root lah. Bila kita buat root, okay, root, you must write plus minus. Mesti ada plus minus. Okay, class, mesti ada plus minus. So, for this case, okay, for this case, kita ada R to the power 4. Kita ada R to the power 4. Means that root 4. Okay, root 4. Bukan square root. Square tu 2. Root 4 nah. 1 over 16. So, means that plus minus 1 over 2. The answer is plus minus 1 over 2. Since the question already mentioned that the common ratio given negative. So, therefore, your R will be Negative. Negative 1 over 2. 2. Reza, are you okay dear? Yes. Boleh? Boleh. Okay. Nah. So make sure if your power, okay, if your power is in the form of even number, that means when you want to find the root, okay, make sure you put plus minus. Okay, if it is odd, so it follows. If positive, then positive. If it is negative, it will be negative. Okay, so for this one, we will have plus minus 1 over 2. Therefore, our R will be negative 1 over 2. Okay, alright, next. Number 2. How many times sequence 1, 2, 4, 8 required? Sum of 1, 6, 8, 3. How many times sequence?
Times pula dah. How many terms? Medang salah baca. Okay. How many terms? Whether you wrote times or terms? Saya pun tak tahu. Saya lupa. Terms dia. Bukan time. Term. Okay. How many terms means that this question want you to find n. Okay. How many terms sequence 1, 2, 4, 8 required sum of 1, 6, 3, 8, 3. That means, okay, the question give you Sn equals to 1, 6, 3, 8, 3. Okay. And then your A is 1. Alright. Your A is 1. And then your R, 2 over 1 will be 2. Oh, whether this is not Tn, this is Sn. Because it state here sum. Okay, sum. Boleh Reza? Please do correction dekat buku kamu. Okay. So Sn equals to 16383. So, okay, by using formula of Sn. Okay, kita use formula Sn. Okay, formula Sn. Okay, Sn equals to, kita guna formula ni lah. Betul dah. Ni betul lah ni Reza. Ingat Tn. Alright. So, kita guna formula Sn yang Reza buat tu 16383 equals, okay, A ialah 1, okay, R 2 and minus 1 over 2 minus 1. Okay. Kelas, okay tak semua? Boleh dapat jawapan apa? Boleh. Final answer will be? 14. Okay, baik. Mungkin Medan kena tunjuk sikit. Okay, Medan kena tunjuk kat sini. Last kali kamu akan dapat macam ni. 2n equals to 16383. Okay, sebab tu Medan kata, kamu jangan ingat chapter 1. Oh, chapter 1. Tak payah ingat lah chapter 1. Nah, jangan . Sebab apa? Sebab kita merentas chapter. So, ni berkaitan dengan apa ni? Cuba tengok yang Medan tulis. 2 to the power of n equals to 16383. So, this involve what? Involve what? Indices. Okay, indices. So, please bear in your mind. When we need to solve, okay, when we need to solve geometric progression or geometric sequence, okay, most probably, most of the time, most probably, you're gonna use logarithm or indices. Sebab apa? Okay, sebab apa kelas? Sebab n kamu berada di power. N kamu ialah power. Bila n kita ialah power, nampak tak n power? Bila n ialah power, kita nak cari n, mesti kita kena guna logarithm. Mesti. Untuk arithmetic, n kita bukan berada di power. So, kita tak perlu nak guna logarithm. Okay, arithmetic. So, geometric, n kita ialah power. So, bila n power, kita kena guna logarithm. So, untuk case ni, kita introduce lah log both side. Tak kisahlah. Log apa pun tak kisah. Log E ke, log 2 ke, log 10 ke. Okay, as long as log both side. So, log 2 power of n equals to log 16383. So, n log 2 equals to log 6383. So, n equals to log 16383 over log 2. Jangan salah faham. Kadang-kadang student dekat sini dia salah faham lah. Okay, Madam pesan juga salah faham student. Apa salah faham dia? Dia tulis macam ni. Tak kisahlah. Ada agak yang buat macam ni. Log 16383 minus log 2. Sebab apa? Sebab dia confused. Dia confused. Itu asalnya rules of logarithm bahagi tolak. Bila bahagi jadi tolak. Tak nah. Hati-hati. Tengok betul-betul. Ni ialah log 16383 over log 2. Nah. Ni sepasang laki bini. Ni sepasang laki bini. Jangan pisahkan mereka. Okay.
So, kamu akan dapatlah n equals to n equals to 14. Betul? N 14 dia? Betul. Okay, good. N 14. Madam Alright. Madam nak tanya Apa-apa? Ya, tanya. yang tu kan. Madam hafazkan sikit. Hantarkan sikit. Yang tu 16383 equal to 1 blah blah semua tu kan. Nanti 2 minus 1 kan kawan bawa dikumpulkan jadi 1. Lepas tu kan 2 power of n minus 1. Dia ada minus 1 kan. Lepas tu kita jadi 16384 kan. Oh. Ya. Mereka salah kat sini. Yes. Ini 16384, yes. Betul? Thank you. Bagus. Well done. Okay. Ini 16384. Bagus semua. Perasan. Okay, yang ni 4 nah. Okay. Tentulah kecuaian. Careless mistake. Okay. Janji konsep tu betul. Tapi careless mistake, konsep betul pun tak markah juga. Kuranglah markah tu. Okay, thank you. Baik, ada soalan lagi? Soalan nombor 2 ni? Tak ada. Tak ada. Alright. Number 3. Find some first n term of geometric progression 1, 5 over 4, 25 over 6. 25 over 6. 25 over 16. Okay. 25 over 16. 25 over 16. And find this value and with sum exceeds 20. Okay, so A1. R T2 over T1. Okay. T2 over T1. Okay. So, sum exceeds. Okay. Ni betul. Okay. Ni kamu dah list down. And then another one information which is S and exceeds. Okay. Greater than 20. Exceeds melebihi kan. Exceeds 20. So macam tu kamu kena tulis Sn greater than 20. Alright. Find the sum first and term and find least value. Find sum first and term. Okay. So Sn, okay, first thing first cari Sn dulu. Sn, okay, Rn. Okay, betul. Alright. Sn dapat dah. Okay, kemudian step selanjutnya ialah menggunakan Sn greater than 20. Kena guna yang tu. Okay, so kamu tulis macam mana? Kita akan tulis macam ni. Kita akan letak formula 4, 5 over 4 n minus 1 greater than 20. Macam tu. Kamu kena letak macam tu. Okay, dan seterusnya kita akan proceed lah. Okay, kita akan proceed. Kita akan dapat 4, 5 over 4 n 20 plus 4, 24. Okay, macam tu. And then 5 over 4 and greater than 24 divided by 4, we will get 6. Okay. See? Nampak tak? Kita nak cari n. Okay, kita nak cari n. Macam Madam pesan tadi, every time bila n kita ialah power, so maksudnya kita kena produce atau introduce log both side. So log n log 6 n
log 5/4 log 6. And okay, last kat sini. Okay. Dengar betul apa yang Madam pesan. Dengar betul. Kejap. Kejap nah. Madam nak. Okay. Jadi nak tunjuk satu ke kamu. Okay, kat sini apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlu check. Check apa? Di sini kamu perlu check. Bila dia melibatkan inequalities. Dia melibatkan equal tak ada masalah. Equal tak ada masalah. Tapi bila melibatkan inequalities, kamu kena check. Kena check apa? Okay. Baik. Tadi kita dah tulis. Okay, kita tulis apa? Kita tulis log 5/4. Okay, log 5/4 dengan log 6. Okay. Kita punya aim seterusnya. Step seterusnya apa kita perlu buat? Hani. Madam. Step seterusnya apa yang kita perlu buat? Sebab tadi kita dah buka kan? Kita dah introduce log both side. And log n times log 5/4 greater than log 6. Seterusnya kita kena buat apa? Kena divide ke Madam? Kena apa? Divide. Divide what? Divide log 6 over log 5/4. Log 6 over log 5/4. Betul? Betul. Sebab apa? Sebab n ni darab dengan log 5/4. yes. So kena bahagikan dengan log 6. Good. Okay, jadi kita nak cari n. Bila kita nak cari n, kita kena biarkan n sorang-sorang. So bila kita nak biarkan n sorang-sorang, jadi kita kena bawa log 5/4 ke belah kanan. Jadi kita kena bawa ke sana. Okay. Masalahnya kat sini, log 5/4. Log 5/4. Kita check. Kamu kena check dulu. Equals. Okay. Positif atau negatif? Tengok yang boleh tunjuk. Positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau positif, kita perlu ubahlah simbol inequalities tu. Boleh je ni. Tak perlu. Kita tak perlu ubah. Okay. So make sure you check your log first before you do the division. Okay. Sebab, yes. Sebab apa? Sebab your R can be negative. Okay. Your R can be less than 0. For example, I show you log, let's do it for log 1. Negatif tak tahu. See. Log 1/2 you will get negative. Okay. So please bear in your mind. You need to check your log first on the side of n. On the left hand side. Okay. Check your log on the left hand side so that you know. Okay. Whether you need to change the inequalities or not. Make sure you check first. Okay. Simple sahaja. Macam mana kamu nak tahu? Kamu perlu tukar simbol ataupun tidak. Jika okay, nilai dalam log tu ialah less than 0, that means it will be negative value. If your log and then your value here, nampak tak yang dia tunjuk ni dalam kurungan ni, value dalam ni greater than 0, okay, greater than 0 which is 1 onwards lah, okay, that means it will be positive. Nah, hati-hati. So make sure you know that part, okay. Okay, so Madam stop presenting, Madam buka balik yang tadi.
Okay. So tadi kita dah check. Okay, kita check dah. Okay. Log 5 over 4. Okay, asyik baik positif. So tak perlu ubah simbol. So log 6 over log 5 over 4. So tak perlu ubah simbol. Ni simbol ni ni. Ni simbol ni tak perlu ubah. Nah. Sebabnya log 5 over 4 is positif. So we will get n. Kita tekan calculator lah. Tekan calculator kita akan dapat apa? N greater than 8.0296. Okay. That means n equals to 9. Thus the least value of n with sum exceed 20 is 9. Okay, 9. Boleh? Faham? Boleh. Faham. Good. Okay, good. So kat sini, okay, bagus. Apa yang Reza buat kat sini? Ni step dia sebenarnya. Step dia ialah dia check. Nah, dia check. Betul ke tak betul ni? Kalau Medan dia tempat Reza pun, waktu Medan jadi pelajar pun, yes, Medan akan check. Betul ke? 8 ke 9? 8 ke 9? Okay. So kalau lah Reza ambil 8, 19.8412. So tak melebihi 20. Dia nak lebih 20. So maksudnya bila try 9 kita dapat 25.8023. So yang ni lah 9. Mudah aja. Okay, next number 4. 1, 2, 3. Okay, number 4. Kawan kamu yang lain pula lah. Okay. Kawan kamu yang lain. Mari kita tengok number 4 siapa. Yang boleh pilih. Number 4. Amir Firdaus. Amir Firdaus. Amir Firdaus. Mana Amir ni? Amir Firdaus tak ada. Apa tak tadi? Okay lah. Syed. Syed dah Syed. Ada madam. Syed Tapi dah. Syed. tutorial tu tak upload lagi. Tak upload tutorial tu. Saya tak siap full semua. Boleh kalau kamu present guna buku kawan. Boleh kot. Kejap. Medium buka kamu cakap je. Kita tengok buku Amir. Tutur. Tu. Amir. Oh tak ada pun. Soalan 4 madam. Ya, soalan 4. Buku Amir tak ada. Kosong buku Amir. Mari kita tengok buku kawan-kawan kamu yang lain tak? Buku Ain. Okay. Ain ada Ain? Ain Afrika. Tutur tu upload lagi? Malam saya upload dah, tapi tak tahu kenapa tak ada. Tak ada. Tutur 1 dah. Tutur 1 dah. Tutur tu? Tak ada. Okay. Kita teruskan dengan Ernie. Dengan Ernie pula. Okay, Ernie ada. Okay. Boleh? Amir present based on Ernie punya. Amir. Amir. Right. Amir ada tak? Hilang dah.
Ernie? Ernie ada Ernie? Ya, saya. Ernie boleh present tak buku kamu? Boleh? Okay, Amir tiba-tiba tak jawab pula madam panggil dia. Masalah internet kot. Okay, ni madam madam present tak kamu ni? Present kan? Okay, so kamu cakap je. Nombor 4 ni kan, madam? Ya, nombor 4. Sekejap saya ambil soalan. Okay. Nampak cakap apa? Yang nombor 4 ni, dia minta the sum from 5th term to the 8th term is twice the sum of the first 4 terms. Maksudnya dekat sini dia nak bagi tahu S4 sama dengan 2 kali S. Kejap. Apa dah? Dia nak bagi tahu yang bukan S. Okay. S apa? S ke T? Dia S tapi saya masukkan kira pakai T. Okay, tak apa. Explain apa yang kamu buat lah. Boleh? Tak masalah. Okay ni? Masih. Ya, mana? Dia kata sum daripada terms ke-5 sampai ke terms ke-8 sama dengan 2 kali sum of 4 terms. So daripada sini saya pecahkan dia jadi T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8. Lalu saya samakan dia dengan 2 kali T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Okay, lepas tu kan soalan ni pasal geometry sequence. So saya gantikan T ni dalam bentuk formula. Formula yang AR power N tolak 1. So kalau T5 ni kita gantikan kita akan dapat AR4. Yang T6 ni gantikan kita dapat AR5. Lepas tu gantikan dapat AR kuasa 6 tambah AR kuasa 7. Sama dengan yang tu pun sama kita gantikan guna formula tu. So dapat A tambah AR tambah AR kuasa 2 tambah AR3. Okay, lepas tu yang sebelah kiri ni kita boleh keluarkan AR kuasa 4. So saya faktorkan dia, keluarkan AR kuasa 4. So nanti kita akan dapat dalam tu 1 tambah R tambah R kuasa 2 tambah R kuasa 3. Yang sebelah pun sama, saya faktorkan saya keluarkan A sebab semua tu ada A. Okay, lepas tu saya pindah 2 dengan A darab ni kan hubungan dia darab. So saya pecahkan, saya tinggalkan 2 dekat belah kanan. Saya bawa yang lain semua tu ke belah kiri. So daripada sini kita boleh potong A tu, A atas boleh potong dengan A bawah. Lepas tu yang dalam kurungan tu kan sama dengan kurungan yang bawah. So kita boleh potong. So saya dapat R kuasa 4 sama dengan 2. Okay, lepas tu R kuasa 4 sama dengan 2 tu, kalau 4 saya pindah sebelah dia akan jadi punca kuasa 4. Punca 4, lepas tu sebab dia nak dalam bentuk yang tak ada set tu, jadi saya tukarkan dia jadi 2 kuasa 1/4. Tapi kita akan dapat plus minus jawapan ni. Good. Again, okay, good. Okay, maksudnya kat sini sekali lagi nampak tak kita dapat kat sini even number. Okay, power of even number. So bila kita bawa ke sana nak dapatkan punca dia, kita kena denote as plus minus. Okay, don't forget plus minus. 2 to the power of 1/4. Okay, kelas boleh faham? Ni kawan kamu apa yang ni buat ialah okay, dia
dia factorize AR power of 4. Okay, first term ada AR power of 4. Second term ada AR power of 4 tapi times R. Third term pun ada AR power of 4 tapi kena darab dengan R square. Nampak tak? Okay, begitu juga dengan yang term last kali sini which is AR power of 4 tapi darab dengan R power of 3. Lepas tu dia boleh keluarkan, dia faktorkan AR power of 4 untuk term yang di sebelah kiri. Okay, term yang di sebelah kanan dia keluarkan faktor sepunya. Faktor sepunya ialah A. Okay, so dia keluarkan A. Alright, good, well done. Okay, number 5. Ni number 5, proceed 5. Okay, nombor 5 ni, dekat soalan dia dah bagi tahu sum of 4 kita akan dapat 30. Lepas tu dia bagi tahu common ratio dia negatif 1/2. So lepas tu dia nak kita cari terms ke 10. So sebab kita tak ada A, so kita kena ganti cari A dulu. So kita masukkan guna formula yang A darab 1 tolak R power of N bahagi 1 tolak R sebab R kita kurang daripada 1. Okay, lepas tu kita just gantikan. Nanti kita bila dah gantikan tu kita akan dapat nilai A 48. Okay, A 48. Good. Okay, lepas dah dapat A, sebabkan soalan nak terms ke 10, kita gantikan semua tu dalam formula AR, power N tolak 1. So nanti jawapan kita akan dapat negatif 3/32. Alright. Mudah je. Nah, soalan straightforward saja nombor 5. Okay. Number 6. Okay, number 6 sekejap dia baca dulu soalan. Number 6. Okay, the third term of a geometric sequence exceeds the second term by 6. Okay. And the second term exceeds the first term by 9. Find the sum of the first 4 terms. Okay. Third term exceeds second term by 6. Second term exceeds by first term by 9. Then dia nak sum of the first 4 term. Okay. Ini sambung. Okay. Kan dia kata exceed by second term, maksudnya bila terms ketiga tolak dengan terms kedua kita akan dapat 6. Good. Yang second tu dia bagi tahu kalau kita buat terms kedua tolak dengan terms pertama kita dapat beza dia 9. Okay, lepas tu just kita gantikan guna formula AR power of tu. Lepas tu kita dapat persamaan sebabkan ada dua unknown dekat dalam ni, kita kena guna persamaan serentak ataupun kita boleh gantikan macam tu lah. Okay. Lepas tu dah dapat tu, saya buat persamaan 2, saya bahagikan dengan persamaan 1. So R saya bila dah potong tu dapat 2/3. Bila dah dapat R 2/3, kita gantikan dalam persamaan 2 ataupun 1 pun boleh, tapi saya ganti dekat 2. Lepas tu kita akan dapat A kita negatif 27. Okay. Lepas tu dia kata soalan nak sum of first 4 terms. So kita dah dapat nilai R dengan A, kita gantikan dalam formula yang A bahagi 1 tolak R power of N bahagi 1 tolak R. Kita pakai formula ni sebab R kita kurang daripada 1. Okay, lepas dah ganti tu kita akan dapat sum of 4 terms tu negatif 65. Okay, so ni kita dapat bahagilah. Okay. Alright, so negative 65. Okay, so keyword dekat sini. Tadi Mary dah pesan. Kalau ada power dia N, kita nak cari N, guna log, guna indices, bla 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 bla. Okay, now teknik seterusnya. Okay, teknik seterusnya ialah bila mana kamu perlu cari dua unknown serentak. Okay, dua unknown serentak, kamu kena guna simultaneous equation ataupun substitution, either or, tak kisahlah yang mana yang kamu familiar. Okay, sebab kamu kena cari A, kamu kena cari R. Okay, so ni ialah teknik dalam sequence chapter 3. So kamu kena master lah teknik-teknik ni. So R equals to 2/3 which is less than 1. So bila less than 1,
kita guna formula R less than 1. Okay. Bukan R less than 0 Ini yang salah. R less than 1 dengan R greater than 1. Okay. R less than 1, R greater than 1. Bukan 0 Okay. Alright, settle number 6. Okay. Number 7. Number 7. Ada berapa soalan lagi? Okay, 3 soalan lagi. Baik. Kita ambil buku lain pula. Buku seterusnya. Buku seterusnya. Syed. Syed buat tutor tu. Belum. Belum buat lagi ke belum upload? Belum apa? Saya ada yang buat, dia yang belum. Saya upload tutor 1 dan tutor 3. Tutor tu? Umi? Umi tak upload lagi, Umi? Ada. Ya, sorry, yes. Saya Amir. Amir. Ha. Boleh Amir? Boleh. Saya baru belajar tadi macam mana nak attach. Saya sebenarnya tak attach pun lagi file soalan semua saya letak dalam buku baru. Saya tak attach dalam OneNote lagi. Ni saya baru tahu macam mana nak buat. Oh, okay. Tu dia nampak dah? Saya nampak saya punya. Okay. Tapi saya buat pun yang 7 saya faham. Yang 8 ni saya buat sekerat sebab sampai situ saya tengok jawapan dah tak sama. Jadi saya berhenti dekat tu. 9 ni? Itulah 9, 8 dengan 9. Saya tak dapat jawapan dia yang R tu. Saya tak dapat R. Okay. Jadi R tu tak sama. Saya tak boleh buat sama. Kamu explain apa yang kamu dapat. Okay, start nombor 7. 7. 7 Mana nak abang? Nombor 7 ni dah abang. Dia kata apa, mana soalan tu? Macam soalan kat madam. The third term. Dia abang, the third and the sixth term of geometric series 1/3 and 1/81. Maksudnya T3 sama dengan 1/3 plus 2 6 sama dengan 1/81. Okay, good. Okay, Lepas tu, seterusnya. dia suruh cari apa first term and the common ratio. Okay. Lepas tu dia suruh cari sum of the first 7 terms. Jadi first saya nak menulis Sum of the first 7 ratio. first 7 term. Okay. Lepas tu first saya buat dululah kan. T3 ni sama dengan, kan kalau T1 sama dengan A, T2 sama dengan A, R. Lepas tu ni pula T2 sama dengan AR input of 2 AR apa ni? AR over 2. AR over 2. AR over 2? Pasal 2. AR over 2? Abang saya ni aduh. AR kuasa 2. Okay. Saya tak bisa bahasa Inggeris. Lepas tu AR kuasa 2 sama dengan 1/3. Lepas tu yang T6 ni pula sama dengan AR kuasa 5 sama dengan 1/81. Okay. Lepas tu nak cari R, dia kena yang persamaan yang kedua ni over persamaan 1. Okay. Saya buatlah macam tu. Lepas tu AR kuasa 5 per AR kuasa 2 sama dengan 1/81 per dengan 1/3. Lepas tu saya potong A tu. Potong A. Lepas tu potong 5 dengan 2 tu jadi R kuasa 3. Kemudian sama dengan 1/81 ni bahagi dengan 1/3 sama dengan 1/27. Okay. So saya dapat R sama dengan 1/3. Okay, okay. Amir. Ya. Okay. Ni R cube equals to 1/27. Kan? R cube kan? So macam mana kamu nak cari R? Kat calculator tu ada hak yang dekat yang kuasa tu. Hak yang bentuk segitiga. Punca kuasa 3.
Lecturer hantarnya benda lain. Macam mana ni? Saya nak tunjuk root tu, root. Okay, soalan medium. Ada plus minus tak kat depan tu? Tak, saya tahu lah. Saya buat tak guna pun. Apa tak guna? Tak tahu, saya tekan calculator dapat tu. Kena guna tak plus minus tu? Kena guna tak? Ni, yang media tunjuk ni. Ni. Plus minus ni kena ada tak kat depan ni? Saya tak tahu lah. Dengar tak yang media explain tadi? Oh tak, tadi saya termute tadi, madam. Saya memang tak dengar langsung semua. Saya tengok-tengok balik kat ni, dah sampai soalan 7 tu baru saya buka balik. Ni, tak pelik ke? Masuk kelas media tiba-tiba tak dengar media cakap? Tak pelik? Ada mandi ke? Belum. Aduh. Medium kalau boleh buat siaran Astro kan, satu hari tu dia boleh ulang 2-3 kali kot channel rancangan yang sama. Medium tak mampu nak ulang benda yang sama banyak kali Okay, dengar sini. Plus minus yang medium tulis kat depan ni plus minus ni. Okay, medium ulang balik. Plus minus hanya untuk even number sahaja. Ini ialah punca kuasa 3. Bila punca kuasa 3 tak perlulah nak letak plus minus. Okay. So memandangkan di sini ialah positif. Jadi punca kuasa dia pun ialah positif. So that's why kita ambil R equals to 1/3. Boleh Amir? Boleh. Nah, R equals to 1/3. Kemudian, okay, soalan minta yang seterusnya. Okay, kita dah dapat dah R. Kemudian kita cari A. Bila nak cari A, kita masuk sajalah. Okay, R 1/3 dalam formula AR square. Okay, so dapatlah A equals to 3. Okay, kemudian soalan seterusnya dia nak S sum of the 7. Okay, sum of the first 7 term. Okay, so masukkan dalam formula. Okay, memandangkan kita punya R kita 1/3. R less than 1. So bila R less than 1 kita guna formula ni lah. 1 minus. Okay, masuk kita akan dapat jawapan 1093/243. Betul kelas? Okay, betul. Betul. Okay. Amir, siapa gol kamu? Gol kamu apa? Siapa gol Amir? Saya. Siapa? Betul lah Fatin. Fatin Ya. Fatin. Push sikit Amir. Tengok selalu Amir. Boleh dia ni. Okay, nombor 8. Baik, mari kita tengok nombor 8. The sum of the first 3 terms of a geometric series is 77. Okay, the sum of the first 3 term. So maksudnya sum of the first 3 term S3 77. Okay. Kemudian dia kata and the sum of the first 6 term. Okay, sum of the first 6 term 693. S6 693. Okay. We'll find the common ratio and the first term. Okay, find the common ratio and the first term. Media rasa soalan UPS pun macam ni lah. Tapi jangan risau, minggu depan UPS chapter 1 and chapter 2 saja. Nah. Okay, UPS 2, chapter 3 and chapter 4. Okay, chapter 3 pun macam ni lah UPS. Dia tak. Dia straightforward. Okay. S3, 77. S6, 693. So, dia nak A dengan common ratio. Okay, first term and common ratio kan. Dia nak first term and common ratio. Okay. So, apa yang Amir buat ni? Amir buat apa? Amir buat apa ni? Apa yang Amir cuba buat? Saya cuma nak cari R tu lah. Cari R? Cuma cari R tu? Saya ambil sum S6 ni over sum S3. Maksud tu lah.
Okay. Mari kita tengok, kita buka dulu formula common ratio. Okay, kalau dia tak bagi tahu common ratio dia apa, kamu boleh je guna R greater than 1. Nah, R greater than 1 untuk selamat. So kita kalau kita buka S3, okay, S3 equals to 77. So kita buka A, R, N is 3, N minus 1 over R minus 1 equals to 97 dengan S6. So A R6 equals to 6, 3. Okay, macam tu. So apa yang kita boleh buat kat sini? Mari kita tengok. Mungkin ada kawan kamu solve ada cara lain. Okay, Madam tunjuk apa yang Madam buat. Okay, so kat sini kita nampak kamu akan ada satu equation, dua equation. Okay, equation pertama dengan equation yang kedua. Okay. Madam buat macam ni. Okay, equation pertama A R over 1 equals to 77 over R3 minus 1. Equation yang kedua, A R minus 1 equals to 6 times 3 over R6 minus 1. Okay. Jadi, apa yang kita nampak kat sini? Right hand side sini dengan right hand side sini sama. Kemudian, Madam buat apa? 77 over 1 equals 6 times 3. 1. Sama kan? Sebab right hand side dia sama. So, next step Madam buat 77 R6 minus 1 equals 693 R3 minus 1. Okay. Kemudian, tengok apa Madam buat lah. Madam buat X equals to R cube. Madam let X equals to R cube. Jadi, (77x square) minus 693x. Okay. So, negative 77 minus 693 negative 770 equals to 0. Okay. Kelas, betul tak apa yang Madam buat ni? Cheng An? Did you get what? Yes. Okay. So you will get your X will be equals to 10 and another one will be negative 1. Okay. Please remember, okay, bukan kita habis lagi. Okay. X equals to R cube. We need to find our R, bukannya X. Okay. So, maksudnya R cube equals to 10. Okay, this one pun R cube equals to negative 1. So, R equals to cube root 10. R equals to cube root negative 1. Okay. So, what is your answer? Class? What is your answer? Mana dia? 8. Salah ke? Madam, Yes. I Salah. use Madam, dekat 77x square minus 693x minus 770, yang 770 tu salah Madam. Oh. Macam kena tambahkan. Okay. Negative 77 plus 693.
So 616. Am I right? 616 kan kat sini? Yes, madam. 616. Ada. Okay. So this is plus kan? Plus 616. Okay. Equals 0. Aduh, hai. Dia salah. Okay, so kita tekan EQN. Okay, EQN 277 negative 693 dengan 616. 8. Okay, ini beda salah. Padam. Okay, kejap. Tak padam ni. Ni tengoklah yang ni. Okay, so yang ni betul lah. Medium salah tekan tadi. X equals to 8 dengan X equals to 1. X equals to 8 dengan X equals to 1. R cube equals to 8. R cube equals to 1. So R equals to cube root 8. R equals to cube root 1. So which is, this is 2, this is 1. And then kat soalan dia mention apa? Kat soalan dia mention the sum find the common ratio. Okay, since memandangkan R. R kita tak boleh satu nah. R cannot be 1. Therefore, our R ialah 2. Okay, R ialah 2. So kita proceed lah dengan A. So kita substitute lah dengan mana-mana equation. Okay. Kita dapat R equals to 2. Kita ambil yang ni. Okay. A over 2 minus 1 equals to over 2 power of 6 minus 1. So A dapat berapa, Hani? A dapat 11, madam. 11. Okay. So settle. Ada tak yang buat cara lain? Cheng En? Yes, I do S3 is A plus AR plus AR square. Wait. Okay, Mira refer buku kamu. Sekejap Kita cuba stop sharing. A331. So ni Cheng En punya. Itu 2 of 3 number 8. Mereka tahu ada yang buat sebab previously student dia buat cara lain. Tapi Madam prefer cara yang Madam tunjuk tadi. So that kita nampak flow dia macam mana. Tak apa, kita tengok apa yang Cheng En buat. Number 8. Macam ni lah. Yes, beginilah. Dia buat apa yang dia buat kat sini. Apa yang Cik En buat lah? Cik En? The S3 is A plus AR plus is AR square. Yes. And then sum of first 6 term is 693. And then we need to find the last 3 term, 4, 5, 6. I take 693 minus 77. So is 616. So 4, 5, 6 term is AR square AR cube plus AR power 4 plus AR power 5 equals to 616. And then got 2 equation. Okay, the first one I take out the A. So left R plus 1 plus R square equal to 77. Then the second equation, I take out AR cube. So left 1 plus R square equals to 616.
Okay, so the second equation divide first equation. So can simplify the A and the bracket 1 plus R plus R squared. So left R cube equal to 616 over 77. Okay. So square root cube root 8 equal to 2. Then sub the value of R inside first equation. So can get 11. Okay. Alright. So, thank you Cheng En. Okay. So, apa yang Cheng En buat? Okay, Cheng En buat yang ni S4. Okay, this one. S4 and that means S4 to 6 over S33 dah. S3. Am I right? Yang ni kamu buat. Betul tak? Yeah. What? S3. Okay. S4 to 6 over S3. Okay. Kenapa? Yes, sebelum-sebelum ni previously student, okay, dia memang buat macam ni. Okay, dia buat sum 4 to 6 over sum 3. Sebab apa? Madam tak prefer. Okay, so Madam tak prefer sebabnya di dalam rumus kita, yang ada hanyalah Tn over Tn minus 1. Kita tak ada Sn over Sn minus 1. Kita tak ada formula ni. Okay, kita hanya guna formula ni untuk cari common ratio. Okay, hanya guna formula tu untuk cari common ratio. So, apa yang Madam nak cakap ialah bila guna formula ni, okay, Madam tak tahu kesahihan ataupun sama ada kebetulan betul. Kebetulan betul atau konsep. Konsep tu betul ke salah? Okay, Madam tak boleh nak kata itu. Konsep tu betul atau salah sebab dalam sequence kita hanya ada Tn over Tn minus 1. Kita tak ada Sn over Sn minus 1 ataupun Sn over Sn minus 1 over Sn minus 2. Kita tak ada yang tu. Kita hanya ada Tn over Tn minus 1 sahaja. Jadi sebab tu lah kalau boleh kita solve soalan, kamu tahu apa yang kamu buat dan cuba tengok balik adakah benda yang kamu buat ni dalam topik tu. Adakah formula ni dalam topik tu. Okay. Dalam kalangan pensyarah sekalipun kami ada yang setuju boleh pakai yang ni. Ada yang kurang setuju, boleh ke pakai? Kalau boleh kita tahu apa benda yang kita buat tu. Betul ke tak apa yang kita apply. Okay. So untuk case ni apa yang Cik Ann buat ialah, okay, apa yang Cik Ann buat ialah dia ambil formula sum of the first term tu bahagi dengan sum of the first term. Macam tu. Dia ambil formula sum tu. Untuk Madam tak prefer. Madam tak prefer. Madam lebih suka kamu buka satu persatu and then guna teknik substitution atau simultaneous equation and then kamu akan nampak flow dia. Okay. So kalau dari segi PSPM. Boleh ke tak macam ni? Ada yang buat dan ada kot yang boleh diterima. Boleh tak pasti. Tak pastilah. Sebab soalan tak susah. Soalan rasanya budak tak buatlah macam ni. Sum ni. Okay. Boleh? 8 and then number 9. Okay. Number 9 kita tengok nombor 9. Terakhir. Okay. 2 to 2. Nombor 9 kata apa? Given a geometric series with common ratio more than 1 or greater than 1, the ratio of the sum of its first 4 term to the sum of its first 2 term is 10 to 1. Find the common ratio, hence if the third term of the series is 54, find the first term. Okay, so kita tengok apa yang Cheng En buat. Okay. Good. Okay, dia Cheng En cuba sampaikan dalam bentuk nisbah kan. S4 over S2 equals to 10
to 1. Okay. Betul? 10 to 1. So dia buka AR for okay. Okay. Boleh nampak apa yang Cik M buat dari sini? Cik M buka lah satu-satu. AR for minus over R minus 1. Okay. Kan dia buat darab. Okay. Dia cross product R minus 1. R2 minus 1 equals to 10. Nah, so yang ni dia boleh potong. Okay, so tinggal AR4 over AR square minus 1 equals to 10. A pun boleh potong. Okay, so yang tinggal apa? R4 minus 1 equals to R square 10 sini. Okay. And R2 minus 1. Okay, kemudian let X equals to R square. Okay, bla 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 bla. Okay, dapatlah. Okay, rejected lah. R square equals 1 kita reject sebab R tak boleh 1. Kemudian R square equals to 9. R equals to negative 3. Negative 3 rejected. Sebab apa? Sebab apa negative 3 rejected? Sebab dia kata common ratio more than 1. Nah, baca balik soalan. Common ratio more than 1. Okay. Lepas tu dia nak if the third term, find the first term. Okay. Dan seterusnya macam biasalah. Third term 54. Find the first term. A equals to 6. Any questions regarding 222? Class? Boleh? Boleh. Boleh. Good. Please, siapa yang tak siap, siapkan. Okay, jangan tunggu madam nak tengok satu-satu buku kamu baru kamu nak buat. Okay, ni Cik An dah buat sampai exercise. Okay. Well done, Cik An. Tak tahu tanya. Okay, tutor 3. Tutor 3 berkaitan dengan application. I tengok tutor 3. Application. Okay. Stop sharing. Bila tunjuk dulu soalan chapter 3. Okay. So, basically chapter 3 soalan application selalunya masuk dalam PSPM. PSPM selalunya dia akan tanya berkaitan dengan application. Okay, untuk UPS macam tutor 1 dengan 2 tadi. Straightforward. AP, GP, R, apa semua dia cakap straightforward. Dia bagi tahu information straightforward, cuma kamu kena computation sahaja. Okay, untuk application dia more kepada PSPM kamu atau betul soalan tugasan. Okay, soalan tugasan. Baik, kita tengok soalan yang pertama. A man's initial annual salary was 600 and increased by 45 ringgit a year. How much does he expect to earn after 15 years? Okay, berapa banyak yang dia expect untuk earn selepas 15 tahun. Selalunya bila soalan application ni, pelajar akan bermasalah kat mana? Dia bermasalah nak tahu end dia berapa. Ni after 15 years. Sebelum after 15 years maksudnya N berapa sebenarnya? Okay. So, mari kita tengok dia nak N berapa. Okay. After 15 years bermaksud. Okay, kelas. After 15 years bermaksud apa? T berapa yang dia nak ni? T16. T16. Basically soalan application dia akan tricky. Tricky dekat N tu. After 15 years maksudnya T16. Jangan ambil T15. T15 salah. T15 ialah on 15 years.
After 15 years maknanya T16 lah. Okay. So ni initial salary A 600. Mana tak go through semua lah. Okay. Increase. Dia beritahu dah increase by 45. So increase by 45 maksudnya apa? Apa yang nak bagi tahu kat sini? 45 ringgit tu. Common difference. Common difference. So ni ialah D. 45. Okay. Setiap tahun. Okay. Setiap tahun meningkat 45. So D 45, A 600. So dia nak tahu how much that he expect to earn after 15 years. Dia nak T16. Okay. Dia nak T16. So kamu carilah guna formula. Guna formula apa ni? AP, GP. Ni AP ke GP? Saya minta AP. AP. Arithmetic. Okay. So A plus N minus 1D. Guna formula ni saja. A kita tahu, D kita tahu, N pun kita dah tahu. So masuk saja dalam formula dan kamu akan dapat 1, 2, 7, 5. Betul? Jawapan? Betul. Betul. Okay, mereka tak go through in details lah. Okay. Mari kita tengok soalan nombor 2. Okay, application kita lebih kepada kita bedah soalan tu. Kita bedah. Okay. Ahmad's annual salary in 2013 is 30,000 per annum. Okay. His annual salary increment is 1320. Find in 2033 what is his annual salary. Okay. And the total salary received. Okay. What is 30,000? 30,000 tu merujuk kepada apa? Kelas? A. A. Nah, good. A ialah 30,000. Okay. Increment. His annual salary increment bermaksud gaji tahunan meningkat. Setiap tahun gaji dia meningkat sebanyak 1320. Jadi 1320 tu apa dia? D. D. Nah, meningkat. Okay. Find in 2033 what is his annual salary. Jadi yang ni dia nak T. T yang ke berapa tu? T yang ke berapa? T yang ke berapa tu? Dia nak? 21. T yang ke 21. Nah. Kamu kena carilah. Okay. 2013 ialah A dia. T1. 2013 T1. Okay. So, kalau kita tolak 2033 tolak 2013, kita akan dapat 20. Okay, kamu hati-hati. Bukan T20. Okay, kalau T20 tu maksudnya dia tak kira 2013 tu. Hati-hati lah. Lah ni T1 kita ialah 2013. So, bila T1 2013, jadi 2033 ialah T21. Kamu bukan boleh tolak 2033 tolak 2013. Kamu kena tolak ini tambah satu. Jangan lupa tambah. Okay. So, untuk 2A, T21. Okay. B, maksudnya B nak cari apa ni? The total salary. Maksudnya? S21. S21. Okay. Macam ni pattern soalan application. List down the information given. Okay. 30,000 is A. 1320 is D. Okay. And then the annual salary T21, S21. So yang tu dia nak cari. Masukkan dalam formula. Okay. AP or GP? AP. AP. Sebab apa AP? Nampak kita cari D. Kita ada D. Common difference. Kita ada common difference. Okay, yang Madam present ni kan? Okay. Yusof ada Yusof? Ya, Madam. Baca soalan nombor 3. Aiman takes an interest-free loan to buy computer. He repays the loan in monthly installments for the first month. He repays RM 110 for the second month. He repays 160.
he repays 50 ringgit more every month until the loan is completely settled. If his final monthly installment is 860, find the number of months to settle the loan. B, the amount of the loan. Okay. Yusof, Yeah. 110 tu apa dia? 110 to A. A, good. Okay, list down the information given. A ialah 110. Okay. Lepas tu dia abang, for the second month, he repays 160. He repays 50 ringgit more every month until the loan is completely settled. So, 160 tu apa dia? T2. T2, good. So, T2 ialah 160. 50 apa dia? Apa tu? Common different. Apa dia common different? Common different. Denote sebagai? D. D. Right. Bukan sama ke common different? Tahu, memang tahu common different. Nickname dia apa nickname? Oh, sorry. Nickname dia D. Okay. 860 tu apa dia? $860 apa dia? Yusof, 860 Sorry tak buka mic. Akhir bayaran dia. Tak buka mic pula. Denote sebagai? Dia nak sebagai TN. TN, good. Okay. The number of months to settle the loan. Maksudnya dia nak apa ni? Number of months ni. Nak cari apa? Okay. Madam tak present Madam tak present ke? Tak nampak. Lah, dia tak present ke? Mana tak ada present kan? Sekejap. Tadi present mesti bilang. Yelah, betul tekan. Okay ni. Okay. A, the number of months to settle the loan. Maksudnya apa dia nak cari apa? A ni. Dia nak cari berapa bulan untuk Berapa dia bulan? habis bayar. Okay, dia nak cari berapa bulan untuk dia habis bayar. Maksudnya berapa bulan tu diwakili oleh apa? N. Yang dia nak. Dia nak N. Amount of loan. Amount of loan merujuk kepada apa? Total. Dia bayar semua tu. Okay, merujuk kepada? Total, betul lah. Merujuk kepada? Sum. SN. Good, SN. So, okay, thank you. Thank you, Yusof. So, kat sini kita dah ada A. Kita dah ada B. Okay. Soalan nak N dengan SN. So, soalan nombor 3. AP ke GP? Yasmin. AP. AP. Masih lagi AP. Jadi, gunalah formula AP. Nah, untuk cari N dengan SN. Perlu ke madam tunjuk nak cari N, SN ni? Tak perlu. Tak perlu. Terus terang tak perlu. Okay. N, nak cari N. N berada di mana? Dekat A ada N tak? Dekat A tak ada lah unknown N. T2 tak ada unknown N. D pun tak ada. N berada di TN. Kalau lain. Ni. N berada di sini. Sebab apa? Sebab bila kita keluarkan A plus N minus 1 D equals to 860. A kita ada. D kita ada. N ni yang kita nak cari. Okay. So guna formula tu saja. Boleh nak? Okay. Amount of loan. Okay, dah dapat N. Kamu akan cari N. N kamu akan dapat 16. Dia dapat jawapan. N dapat 16. So untuk dapat B, kamu guna formula S16 lah. Okay. Guna formula S16.
So kamu akan dapat jawapan. X16 kamu akan dapat berapa? Jia Hui. What is the value of X16? Jia Hui. No, madam. RM. Yeah, madam. Wait lah, madam. Wait lah, I need to open my book first. Berapa RM? RM. RM. RM 11,862.04. Jia Hui, we are at question number 3, okay? Oh, number 3. Number 3B ya. Yeah, 3B dia. 7,760 ringgit. Okay, 7,760 ringgit. Thank you, Jia Hui. Nampak tak? Bila tahu Jia Hui tu mesti siap semua. Dia siap dah semua tu. Lepas tu dia buat benda lain. Kan Jia Hui kan? Okay. Baik. Hati-hati nah sebab ini ialah soalan application. Bila soalan application, pastikan di jawapan kamu letak unit RM. Okay. Daripada soalan nombor 1 tadi, okay, kena ada RM. Nombor 2, annual salary RM. Total salary received RM. Tak ada RM, hilang markah. Kamu takkan dapat markah, takkan dapat full mark. Okay, kamu akan hilang markah. Number 3A, number of months to settle the loan. Pastikan kamu tulis 16 months. Unit tu penting. Application dia sangat particular dengan unit. Okay, untuk 3A tulis 16 months. Amount of the loan RM 7,760 ringgit. Okay, make sure. Jangan lupa unit. Kalau kamu lupa unit, you will lose mark. Madam. Okay. Yes. Kalau letak kira-kira, lepas tu last kali baru letak RM di betul ke tak? Betul lah, betul. Last kali memang kena letak RM. Last kali. Last kali je. Final answer letak RM. Bukan berawal. Dah. Kamu calculation awal tu in mathematics tak perlu letak. Cumanya last jawapan akhir nak menjawab soalan. Sebab kita nak jawab soalan, jawapan akhir perlu letak RM. Sebab kita nak menjawab soalan application. Number of month, 16 month. Amount of loan, RM. Okay. Last kali letak RM. Tengah-tengah jangan letak serabut je, tak payah. Tak payah. Dia jawapan akhir je. Boleh? Boleh, good. Okay, kelas, mari kita continue number 4. Okay, number 4. The price of a new car is 40,000 ringgit. If the value of the car depreciates at a rate of 10% each year, find the value of the car after 12 years. Okay. So, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Yingxin? Yingxin, are you here? Yes, teacher. Yingxin. Have you done this question? I didn't upload on the note there. Okay, it's okay. But Gwyneth, are you done this question? Yes. Okay. So let's look at your solution. Can you explain? Wait, I'm the one who present, then you can explain. Okay. Okay, it's okay. I can present it for you. So you just need to explain. Wait, I'm going to... Okay, 2, 3 of 3. Number 4, 5, 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Gwyneth. Okay, good job. Okay. Even though you are second intake, but you managed to finish your tutor 3 of 3, chapter 3. Good. Number 4. Okay. Alright. So, wait I need to cari the soalan. Okay. So, the value of car is 42000 Okay. and it will be decrease the rate every year per year 10%. So we use geometric progressions because it is divide. So the question asks us what is the value of the car after 12 years? So after 12 years is 13. So we need to find T13 equal to what? So A, that is A equal to 42000 and R equal to 1 minus 0.1 because we need to find the value remains. So the 0.9 is the remain value, so R equal to 0.9. So just use the formula AR power of n minus 1. So A equal to 42000 times 0.9 power of 12. Then we can get the answer. Okay, put RM. Alright, good. Thank you. Okay, wait, Medi nak tanya. Ada tak yang buat selain cara lain? Ada tak yang buat cara lain? Cara lain maksud medium, dia list down. T1, 42000. T2, ada tak yang buat macam ni? Saya. Dah faham. T3. Okay. Okay, apa yang Yasmin buat ialah dia cuba dapatkan dulu sebutan-sebutan dia. Selepas apa dia yang dia depreciate 10%. Okay, T2 dapat berapa Yasmin? 37,800. T3? 34,020. 34,020. Macam tu? Ya. Okay. So apa yang Yasmin buat ialah kalau medium pun Yasmin list down T1, T2, T3. Okay, sebab setengah kita ni dia tak nampak pattern ataupun dia lebih suka tengok pattern T1, T2, T3. Okay, so dari sini dia buat apa? Dia cari common ratio T2 over T1. Okay. Okay, dengan T3 over T2. So dia buat T2 over T1 dia akan dapat 0.9. T3 over T2 dia akan dapat 0.9. Betul tak Yasmin? Betul. Lepas tu baru dia confident. Okay, common ratio ialah 0.9. Baru dia confident. Okay, tak apa, tak ada masalah. Nak buat cara Gwyneth pun boleh, nak buat cara Yasmin pun boleh. As long as you get the correct value. Okay, macam Gwyneth faham tadi, dah depreciate 10%. So yang remain ialah another 90%. Okay, another 90% is 0.9. Tu yang remain. Okay, tak ada masalah. And then masukkan saja dalam formula since dia nak after 12 years. So after 12 years means that T13. T13 equals to AR 13 minus 1 which is 12. Okay, so masukkan RM 11862.04. Okay. Alright. Proceed number 5. Gwyneth. So, wait. Question number 5. At the beginning of the years, nearing deposit 10,000 in a bank that gives interest rate at 6% per annum. Find the amount of the money should she receive after 7 years. So T1 equal to 10,000.
and increase 6%. So we need to find it is increased at the previous value. So we need to add the 100%. 100% at 6% equal to 106%. So we can find R equal to 1.06. Then after 7 years means the question need us to find 8 at the 8 years. So T8 equal to what? So we can use the formula AR n power of n minus 1. So A equal to 10,000 and then R equal to 1.06 and then 8 minus 1 equal to 7. So we can get the answer. Okay, well done. Just sama macam tadi lah. Okay, untuk number 4 tadi, depreciate. Dia punya pemahaman dia macam ni, okay. Kita punya benchmark ialah 10%. Macam tu. Once dia kata depreciate, okay, bila depreciate maksudnya dia akan depreciate kurang daripada 100%. Bila dia appreciate, dia akan greater than 100%. Bila dia kata percentage increase means that maksudnya 1.0 something. Kalau dia kata percentage decrease, okay, percentage decrease means that mesti bawah daripada 100. Itu konsep dia. Okay. Tapi jangan risau. Kalau kamu tak dapat faham macam ni, tak dapat faham konsep one nak kena tambah ke, nak kena tolak ke kan, kalau kamu tak faham, tak apa. Kamu list down T1, T2, apa dia? T3, apa dia? Macam tadi. Okay. T1, T2, T3. And then kamu akan carilah T2 over T1 equals to T3 over T2. So kamu akan dapat common ratio. Tak apa, tak ada masalah. Boleh saja. So common ratio ni dah 1.06. So ni ialah GP. Sekali lagi ni ialah GP. Nombor 4 GP, nombor 5 pun GP. And then your last answer will be RM15036.30. Okay? Boleh kelas? Boleh. Good. After 7 years means 8 lah. Okay. Alright, number 6. Continue, Greenet, number 6. Okay. Number 6. Asmil is offered a post by an engineering company with the starting salary of 20,000. So T1 equal to 20,000 with the annual increment of 10%. So increase 10% every years. So use the other questions. R equal to increase at the previous value. So 100% plus 10%. So it will equal to 110%. So R is 1.1. Then the question A asks us to find the expressions to represent the second and the third year income. So we just use the formula and sub the A and R and the others into, so we can get this. Okay. Then the question of B asks us to show the sum of the income for the first n years. So we don't need to solve the question. So we just leave the n like that and sub the others inside. Good. Then we can get the answer. So and so okay. The C is ask us how much is his salary at the 11 years. So he want us to find T11 and T11. So we just sub A 20,000 inside and R equal to 1.1 power of n minus 1. So 11 minus 1 is 10. So we can get the answer 5187.85. So the C also asks us to find the sum of the income within 11 years. So we need to find sum of S11. So we can just sub the answer inside what we do at B. You already given us, so we can easily get the answer. Don't need buat banyak-banyak.
And then Okay. and then we can get the answer. And then Okay. D is how long is his service is if the sum of his income is 635450. So so he need us to find N, the term or the years, and then so I just put Sn greater than or equal to 635450, and then sub the A inside, sub the R inside, and then after sub we can get 200,000 bracket 1.1 N minus 1 equal to greater than or equal to 635450, and then after that we just 1.1 power of n minus 1 greater than or equal to, because I proceed to next part, this one. Okay. Skip. Okay. So n log 1.1 greater than or equal to log 4 point blah, blah, blah. And then we can check log 1.1 is greater, because the 1.1 is greater than 1, so we can just don't change the symbol, so and divide and we get the answer. Okay, good. Well done. Okay, so the question is how long is his service if the sum of his income is. The question mentioned is. So when the question mentioned is, so just use equal sign. Okay? Just use equal sign. Equal. Okay? Just use equal sign. If the question mentioned about exceed, at least, greater than, more than. Okay? So you need to put the respected inequalities. If the question just said is, just put equal sign. Okay? Alright, so that's it for tutorial 3. Settle. Okay, wait. 15. How long is his service if the sum of his income is 15? What is the correct unit? Months. 15 months lah. 15 years. Okay. His service. Buatlah ayat. Kan kamu akan buat ayat nah. His service blah blah blah. He will be served. Okay. He will be served for 15 years so that his income is okay. He will be served for 15 years so that his income is RM 635450. Don't forget your conclusion. Okay. Dapat tak full mark macam ni? Tak dapat. Sebab 15 years. Habis sangat kalau tulis pun 15 years pun dah okey lah. Pemeriksa boleh terima. Asalkan kena ada unit. Okay, jangan lupa unit. Boleh kelas? Ada soalan tak? Tak ada. Settle lah tutor 3? Settle. Boleh? Boleh. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Azimah ada soalan ya? Tak ada. Semua okey ke? Ya, okey madam. Okay. Okay, baik. So, kalau kamu perasan dalam Telegram GG. Telegram GG madam ada list dan nama-nama yang madam sebut lah dalam Telegram GG tu. Kenapa madam sebut tu? Sebabnya ialah tak tengok video di app puzzle. Okay. So kat sini madam nak kamu tengok video di app puzzle. Nanti madam akan upload untuk chapter 4. Pastikan kamu tengok video di app puzzle. Jangan tengok di
YouTube channel Max tu sebab madam nak tahu kamu tengok ataupun tak tengok. Kalau kamu tengok kat YouTube, betul ke kamu tengok? Macam tu. Betul ke kamu tengok? Yang tengok dekat add puzzle, well done. Bagus. Kamu tengok dekat add puzzle. Okay. Yang lain, mungkin kamu kata, madam kami tengoklah dekat YouTube. Okay, mungkin betul ada antara kamu tengok. Tapi, kamu tengok sampai habis ke? Okay, benda tu jadi curiosity dekat madam. Tengok ke tak tengok? And then next ialah pastikan Osom dengan CM. Tolong buat soalan kamu. Osom dengan CM. Okay. And then kita akan CM selalunya dia akan buat esok. Kalau Osom kita buat close plus. Close plus kita ada kelas lagi. Okay, close plus kita ada kelas. Jadi Osom boleh kita buat sekali. Tengok 3 soalan saja. Okay, 3 soalan saja. Okay, and then ialah seterusnya yang ada masalah tentang nak guna email MOE, nak masuk email MOE. Madam dah bagi nama Encik Azrul. Nama dia Encik Azrul nah. Encik Azrul kalau ada masalah tolong tanya dia. Sebab minggu depan UPS kita akan guna email dia 5. Kamu akan jawab soalan UPS melalui Google Form tu. Okay, boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okay, and then the next thing ialah, okay, Madam nak ambil masa kamu sedikit. Sekejap. Madam nak kamu isi something. Okay, Madam nak kamu isi ni. Sebab, tapi masalahnya ada yang tak masuk guna email MOE. Siapa yang tak ada? Siapa yang masuk guna email lain tadi? Ernie, Umi. Madam. Yes. Saya dah dapat login dah balik email tu. Alah, dia main-main lah. Saya dapat login dah lah. Dah dapat dah. Okay, tak apa. Kenapa? Apa masalah dia? Apa masalah dia? Password tu semalam saya lupa, rupanya caps lock. Kami dah kata. Umi dapat Umi? Umi masuk pakai apa Umi? Umi ada Umi? Okay. Tengok dekat chat. Media ada bagi link. Tengok dekat chat, Media ada bagi link. Tolong isi sekarang. Menggunakan email yang tak dapat masuk tu, dia tak masuk guna email MOE lah. Sikit je. Okay, ini ialah survey entrance. Okay. Matematik perakaunan ambilan 2021. Ni entrance. Nanti akan ada exit. Okay, exit akan ada. Sekarang kamu isi dulu yang entrance. Ni kalau tak dapat masuk kena masuk guna MOE. Siapa lagi yang masuk guna email lain? Umi ada tak Umi? Umi tak boleh cakap, Umi tulis. Chat. Boleh tengok siapa yang buat sampai tak buat ni. Madam. Ya. Masalah lah tu. Tak ada setuju pun. Satu dua je madam. Ada dua je. Sama ada. Satu dua je. Setuju ataupun sangat tidak setuju dengan tidak setuju ke? Madam, madam. Saya kena pilih yang mana ni madam?
Yang mana tu? Nak kena pilih yang mana ni? Saya dah setuju. Macam ni. Sebabkan ini adalah survey entrance. Jadi dia sebenarnya 1 sampai 4. Tapi takkanlah kamu nak pilih 3, 4. 3, 4 awal-awal masuk dah mantap lah kamu punya pengetahuan. Oh hebat. Kan? Masuk chapter 3. Chapter 3 dah boleh buat semua ke? Tak kan? So untuk entrance ni madam nak kamu tanda 1 atau 2 sahaja. Tak apa, mana-mana tak apa. Yang exit nanti madam akan buat 3, 4. Macam tu. Madam, madam. Ya, Akmal. Boleh hantar balik madam. Saya tukar peranti lah daripada laptop ke phone. Laptop Okay, saya madam hantar dekat mana? Nak hantar dekat Telegram boleh? Boleh jugalah. Telegram boleh. Tukar peranti kita. Laptop saya habis bateri pula tiba-tiba. Madam hantar kat Telegram. Udah hantar balik dekat chat. Survey entrance ni memang baru seorang. Kantoi tak buat lagi. Siapa yang dah buat ni? Nurul Ain. Oh, Nurul Ain. Dah marah. Ilman Haziq. Dah banyak dah. Kena madam tengok baru nak buat. Kaici Gurbir. Okay. Ni kalau madam tak buka tengok ni. Madam nak capai target 72 orang. Survey ni setiap pensyarah akan buat tau. Pensyarah lain tak buat lagi. Madam asal madam kot yang the first one yang buat kat kamu. Pensyarah lain minggu depan boleh pakai start buat. Sebab madam is boleh lah stop record.